Okey, hari ni kita sambung bab 3. So, saya brief sikit apa yang ada dalam bab 3. Iaitu, okey, semua nampak dalam skrin? Nampak. Nampak apa saya tulis kat tu, flow processes, nampak Okey, so dalam bab 3 kita ada dua proses yang kita kena belajar atau kita kena dalami, iaitu satu non-flow process dan satu lagi flow process. Kejap saya naikkan. Okey, bab 3. Ada orang masuk lagi. Okey. So, bab 3 adalah first law of thermodynamic. Okey, hukum pertama thermodynamic yang mana jumlah perubahan haba adalah sama dengan jumlah perubahan kerja yang dilakukan. So, dia cakap kat sini, when a system undergoes of thermodynamic cycle, when the net heat supply to the system from its surroundings is equal to the net work done by the system on its surrounding. So, haba yang dibekalkan, jumlah dia mesti sama dengan haba kerja yang dilakukan. Okay, tenaga sebenarnya tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tapi dia boleh bertukar ataupun berubah menjadi satu tenaga yang lain. Okey, contohnya tenaga elektrik yang kita ada boleh bertukar kepada tenaga kinetik, iaitu pergerakan kipas. Itu adalah perubahan. Dia tidak boleh dihapuskan. Even tenaga elektrik tu pun dapat daripada mana? Daripada sumber dia, memang maknanya dia asalnya memang tenaga juga. Dia bukan tiba-tiba dia dilahirkan ke, bukan. So, dalam nota ataupun video sebelum ni, kita tengok semua non-flow process. So, non-flow process ada 5 proses, iaitu 5 proses ni. Satu, isothermal, iaitu constant temperature. Yang kedua, constant pressure, isobar. Yang ketiga, constant volume process, iaitu isochoric. Yang keempat, adiabatik. Dan yang kelima, polytropic. So, kamu kena ingat bila non-flow process ada 5 proses. Okey, dia dah tunjukkan satu-satu dalam video tu. Dan seterusnya itu non-flow. Okey, non-flow kita kenali juga sebagai closed system. Okey, dia tidak boleh mengalir keluar. Dia berada kat dalam tertutup je kat sini. Okay, consists of a fixed amount of mass and no mass can cross its boundary and no mass can enter or leave a closed system known as non-flow process. Okay, bila dia tidak non-flow process tu adalah proses tak alir. So, dia adalah closed system. So, hari ni kita tengok satu lagi proses, iaitu flow processes. 5 tu kamu dah tengok dalam video seterusnya. So, yang ni adalah flow process ataupun proses alir. Tadi proses tak alir. So, ini adalah proses alir. So, proses alir ada 7 device. Okay. Untuk non-flow process ada 5 proses. Okay. Untuk flow processes ada 7 device. 7 device tu 7 peralatan ataupun benda yang kamu kena tengok satu persatu. So, okay. Flow process ni adalah open system. Tadi non-flow process adalah closed system. Okay. Sistem tertutup itu adalah non-flow. Flow process adalah sistem terbuka, yang mana boleh masuk, fluid ataupun benda lain boleh masuk dan boleh keluar. Dia ada pintu dalam sistem ni. So, ini adalah boundary, adalah sempadan dia, dan luar adalah surrounding. Itu adalah basic thermodynamic, kamu kena tahu. Ada sistem, ada boundaries dan ada surrounding. So, dia boleh masuk, dia boleh keluar. Itu adalah flow process.
Okay, clear? Kat situ clear? Okay. So, untuk flow process, dia consist, dia terlibat dalam ada dua, iaitu steady flow process dengan unsteady flow process. Okay. Dia steady flow process ni proses aliran sekata. Kalau unsteady flow process ni proses aliran tak sekata. So dalam silibus kamu hanya cover steady flow process, iaitu proses aliran sekata. So dia ada dia punya syarat-syarat dia. Okey, kat sini kamu tengok syarat-syarat dia. Condition which must be satisfied by all these processes. So ini dalam steady flow process ni kita mesti memenuhi tiga kriteria ni. Okey, tengok tiga kriteria ni. Okey, satu, ingat, the mass of fluid flowing past any section in the system must be in constant with respect times. Okey, M dot ni sepatutnya ada dot kat atas. M dot in mesti sama dengan M dot out. Okey, kita sambung. So, nampak tak? Sekejap Okey, sebelah sini tengok syarat dia. Maknanya apa saja M dot masuk, M dot in mesti sama dengan M dot out. M dia tak ada dot tu. So kat sini sepatutnya ada dot lah. Macam tu. So M dot ni saya pernah cakap dengan kamu, M ada 3, iaitu satu M unit dia. Dengar semua? Hello, dengar? Dengar nampak skrin pun nampak Okey, apa tu? Okey, M dot sama dengan unit kg. M sama dengan M sama dengan unit kg. Satu lagi, M besar, unit dia kg per kmol. Dan satu lagi M dot, iaitu kadar alir jisim kg per saat. Okay, so M dot ni kadar alir jisim pada masuk dan pada aliran keluar kat sini dengan kat sini mesti sama. Okay, itu baru untuk satu syarat pertama. Ni syarat pertama lah. Okay, syarat kedua. Okay, the properties of the fluid at any particular section in system must be constant with respect to time. So dia punya sifat dia mesti sama. Maknanya kalau misalnya dia masuk tu dalam keadaan air, kita menggunakan air, dia keluar pun air, at least air ataupun wap air. Dia tak boleh keluar, masuk air, keluar tiba-tiba minyak. Okay? So tak boleh. So dia punya syarat dia mesti sifat dia sama. Okay, yang ketiga, tengok, all transfer of work, energy and heat which take place must be done at a uniform rate. Okay, so kalau W in mesti sama dengan W out. Sama juga dengan Q. Q in sama dengan Q out. Okay, ini adalah 3 syarat untuk memenuhi steady flow process ni lah yang kamu tengok ni. Okay. Okay, tengok kat sini. Okay, the various form of of energy which a fluid can have are as follows. Okay, so ini adalah dia punya apa tu poin-poin yang ada dalam steady flow energy equation. Okay, boleh rujuk buku. So yang mana potential energy adalah pada Z2
tolak Z1 darab G, darab gravity. So Z ni kat sinilah dia punya ketinggian daripada datum ataupun aras rujukan bawah lah. Kalau kita macam tanah ke apa kan. So dia punya ni tolak dengan jarak Z2 iaitu keluaran dia. So darab dengan G, gravity. So kinetic energy iaitu area sini. Kinetic energy adalah C2 kuasa 2 tolak C1 kuasa 2 per 2. Iaitu ini C ni melambangkan hal laju bendalih. So hal laju bendalih pada titik 2 tolak hal laju bendalih pada titik 1, iaitu bahagian masukan dengan bahagian keluaran. So kuasa 2 kan dua-dua dan bahagi 2. Seterusnya U iaitu internet energy, yang mana kat dalam formula ni tak ada, tapi dalam soalan tu ada. Nanti kamu dapat tahu U tu daripada mana, sebab dia ada formula dia. Dan dan seterusnya heat adalah Q iaitu haba, dan seterusnya W adalah kerja. Okey, dan displacement energy dia punya tenaga yang berubah lah. Okey, so semua ini ada dalam dia punya formula ni. Kalau kamu tengok formula ni, dan ini ada dia punya huraian daripada formula ni. Okay, unit dia adalah kJ per S, work adalah kJ per S. Ini Okey, di sini dalam buku ni sebenarnya ada correction sikit. Okey, dua formula ni perbezaan dia pada M dot. Yang ni tak ada M dot. So untuk QT, WT ni, kamu punya unit dia bukan kJ per second. Dia adalah kJ per kg. Tolong tukar dalam buku ni. Untuk formula QT, yang ni dia tulis Q. Q ni melambangkan bawah ni. Sebenarnya QT adalah Q total, yang mana dia adalah kJ per kg. Tapi untuk apabila ada M dot kat bawah ni, okey, didarabkan dengan M dot, unit untuk Q adalah kadar alir, iaitu kJ per second. Okey, dia adalah formula unit untuk kuasa. Okey, so kalau kamu tengok formula dia sama, cuma bezanya kat sini ada M dot, kat sini tak ada M dot. Dan ini boleh kena tukar formula dia. So kalau tengok kat sini, yang U tadi saya cakap, dia ada dapat daripada H2 tolak H1 ni. Dan kamu akan dapat masuk dalam formula ni. Jangan risau, kamu boleh nampak benda-benda macam ni apabila kamu buat latihan lah. Kalau tak perasan jugalah. Susah lah nak ingat. So, yang ni. Okay. Kamu tengok kat sini. M dot dia adalah mass of flow, iaitu kadar alir jisim. Yang mana unit dia adalah kg per second. M dot ni formula dia adalah CA per V. Dan satu lagi, ini adalah V dot okay, ini tolong betulkan. V dot titik, tolong check juga dekat atas. Sama dengan A, iaitu luas darab hal laju bendalih. Iaitu unit dia ni adalah kadar alir isi padu. Kalau kamu tengok per S semua adalah kadar alir. Okey, flow lah, orang kata flow kan, kadar alir. So ini adalah kg. M dot adalah kadar alir jisim. Kalau V dot ni
adalah kadar alir isi padu. Okey, yang lain semua ada dalam formula ni lah. Okey, dan G macam biasa kamu belajar dari sekolah-sekolah dulu, 9.81. Okey, di sini yang saya nyatakan ada, saya kata ada 7, tapi sebenarnya kat sini ada 8 sebab nozzle dengan diffuser ni dia punya secara teorinya ada dalam satu benda, tapi nanti kita tengoklah. Tapi kalau daripada device dia adalah yang berbeza lah. Nozzle berbeza, diffuser ni berbeza. Tapi bila kita belajar dalam dalam pengiraan nanti, dia dalam satu grup yang sama lah. Okey, so ada satu adalah boiler. Boiler tu adalah dandang. Yang kedua condenser, pemeluar. Yang kedua turbine. Okey, turbin turbine . Yang keempat kompresor, iaitu pemampat. 5 nozzle adalah moncong. Diffuser, kita tengok diffuser. Saya pun dah tak ingat dah. Peresap bahasa Melayu dia peresap. Tapi tak apa, nanti kita tengok. Okey, throttle, pendikit dengan pump. Okey, pump lah. Okey, kita kena tengok satu persatu. Okey. Okey, boiler ni adalah satu bahan yang menghasilkan steam ataupun wap air. Okey. Dia adalah satu bahan yang panas lah sebab dia bila wap air menggelegak tu, kalau misalnya kamu panaskan air, okey, dia menggelegak, wap air naik tu. So itu adalah salah satu contoh yang paling simple lah, iaitu apabila kamu bagi haba pada air tu dan seterusnya dia menggelegak dan keluar macam ni kalau kamu tengok ni. Okey, boiler, ini boiler. So ada combustion chamber ni adalah kebuk pembakaran. So dia beri api lah. So air yang ada kat sini akan menggelegak. Okey, menggelegak dan keluar steam kat sini. Sekejap Okey. So ini adalah contoh boiler yang ada dalam industri. So saya rasa saya pernah cerita dengan kamu macam mana boiler ni sebenarnya satu dandang ni adalah kecil je. Dia punya bapa dia adalah apa nama dia? Steam power plant. Okey, iaitu loji kuasa steam. Okey, dia lebih besar. So setiap hospital dekat mana-mana kita perlu ada loji kuasa steam tersendiri supaya dia boleh mengeluarkan wap air untuk membuat persterilan bahan-bahan pembedahan. So itu adalah fungsi boiler, iaitu dia akan mengeluarkan wap air. Wap air itu suhu dia sangat tinggi lah. So secara teorinya kalau ikut formula ni kamu dapat daripada yang saya tadi terangkan, iaitu formula atas ni kan. So secara teorinya kalau boiler kerja keluar dia adalah kosong, kerja kinetik dia, tenaga kinetik dia pun kosong dan tenaga potensial dia adalah kosong. So daripada formula asal ni, okey, potong ni, kita potong ni kosong, dapatlah ni. So Q adalah positif, bermakna Q adalah tinggi. Okey, bertambah. Tu panaslah. So ini adalah secara teorinya. Okey.
Tapi ada tapinya. Tapi kalau secara pengiraan, kalau dalam soalan, kamu kena nyatakan formula dia yang penuh dan first kali kamu kena tengok data-data yang dia bagi. Kalau data-data dia bagi tu memenuhi apa dalam formula tu, so kamu boleh guna secara teori. Okey, kita tengok contoh ni. A boiler operates at a constant pressure of 15 bar and evaporate fluid at the rate of 1000 kg per hour. Okay, so dia kata dia boiler tu mempunyai beroperasi, pressure dia 15 bar dan dia menyejat isi padu lebih kurang 1000 kg per hour. Okey, apabila kamu dapat soalan ni first kali, macam biasa, kamu kena nyatakan data-data yang dia bagi. Sekejap ni kan. Okey, ini adalah P. Okey. Bar dia P atau P1. Seterusnya dia bagi ni. Okey, kamu tak tahu ni sebab dia punya ayat dia evaporate fluid at the rate 1000 kg per hour. So, bila kamu tak tahu apa simbol untuk ni, kamu kena tahu apa unit dia. So, kamu sepatutnya tahu untuk M dot unit dia adalah kg per saat ataupun kg per masa. Okay, ni kg per masa. So, sekarang ni bila dia bagi kg per hour, so kamu kena tukarkan dia dengan kepada kg per saat. So, daripada kg per hour bahagi 3600 sebab 1 hour sama dengan 60 minit darab 60 saat. So, 3600. So, bahagikanlah. Kamu dapat 0.29 kg per second. Okay. Seterusnya, pada bahagian masukan dandang, the fluid has an enthalpy of, okay, pada masukan dia mana H. Enthalpy adalah H. So, ini adalah H1 sebab dia bahagian masukan. And on leaving the boiler, enthalpy of the fluid is 2200 kg per kg. So, ini adalah H2. Okay, determine the heat energy supply to the boiler. So, data yang dia bagi ni, terus kamu tengok, masukkan kat dalam formula ni. So, dia tak bagi data W, dia tak bagi data C dan dia tak bagi data Z. Means, kamu boleh refer balik secara teorinya macam ni. Tapi tiba-tiba, kalau soalan tiba-tiba dia bagi kat sini nilai C so, automatic kamu tak boleh anggapkan kinetik dia ni kosong. Kamu kena masukkan nilai dalam soalan tu ke dalam sini lah. So, kira macam biasa. Yang lain kalau dia tak bagi, still kosong lah. So, masukkan formula dan seterusnya kamu dapat nilai heat energy supply tu ni adalah ni, Hubble. Tapi dalam kes ni, Hubble dia berunit kg per second seperti kuasa sebab dia bagi soalan, dia bagi formula untuk M dot ni lah. Dia bagi unit. Itulah nilai M dot tu. Okay, faham kat situ? Okay, kat sini ada contoh soalan. Okay. Boleh kamu nak try buat ke? Okey, boleh try nombor 1.
Sebab saya pun belum buat lagi. Marilah kita buat bersama-sama. Kita try tengok macam mana. Okey, mula-mula kita tengok soalan. Okey, dia kata a steam flow steadily in the boiler as following. Okey, bila kita tengok boiler, biasanya dalam kepala otak kita adalah formula ni. Ada kosong. Ini sangat senang lah, soalan ni takkan keluar final macam ni. Okey, so ini adalah secara teorinya. Tapi apabila soalan tu dia bagikan data yang sepatutnya dekat halaju ni pun dia bagi, dan soalannya tadi dia kata determine the power produced in MJ. Okey, dan dia nak cari W. Okey, dalam kes ni apabila ada M dot ni, Q adalah kJ per second dan W adalah kJ per second. So sebab ini adalah kg per second. Okay, so dia punya soalan dia adalah apabila dia cakap determine the power produced. Power di sini adalah W. Okay, sebab dia bagi if the heat transfer to the cooling water is 65 kg per second. So dia dah bagi heat dia. Okay, kita tengok soalan. Dia bagi pressure. Okey, pressure pada P1 2.5, P2 bagi 6.7. Lepas tu dia bagi specific volume iaitu V, V1 0.321 dan V2 1.042. Dan seterusnya dia bagi velocity. So velocity dalam kes ni unit dia adalah C1 iaitu 16 dan C2 adalah 35. Okey, dia dah bagi semua ni. Okey, jangan panik, kita tengok je, kita ambil je maklumat yang dia bagi. Okey, the steam flow at the rate 11,232 iaitu 11,232 kilogram per hour. Okey, so ini adalah M dot with the specific internal energy at the exit is 999 kg per kg greater than the entrance. So specific internal energy adalah U. So U pada exit adalah U2. Dia lebih besar 999 daripada 1. Maknanya U2 sama dengan U999 tambah U1. If the heat transfer to the coolant water is 65, maknanya haba keluar adalah 65, so negatif 65 iaitu haba keluar. So determine the power produced in megajoule per minute. Okay, ini adalah data yang dia bagi. So kita boleh tulis apa data yang dia bagi. So P1 sama dengan 2.5 bar. So tukar, bila dalam pengiraan terus tukar kepada kilopascal. 10 kuasa 2 kilopascal. So P2 6.7 darab 10 kuasa negatif 2 10 kuasa 2 kilopascal. So seterusnya specific volume. So V1 sama dengan 0.321 m3 per kg. V2
sama dengan 1.042 m3 per kg. So seterusnya velocity, keadaan hal laju bendalih 16 m per s dan C2 adalah 35 m per s. So dia bagi steam flow rate, so m dot sama dengan 11232 kg per hour. So tukarkan dia 11232 per 3600 sama dengan, tekan kalkulator berapa? Okay, tekan kalkulator. Kamu dapat apa? Berapa? 3.12. Okey, 3.12 kg per second. Okey, dapat m dot. Lepas tu data lagi dia bagi banyak ni. Tulisan saya besar, minta maaf. So U2 sama dengan 999 lebih daripada U1. Dia tak bagi data, dia hanya bagi macam ni. So greater than 2. Dan seterusnya dia kata heat transfer to the cooling water. So Q keluar sama dengan negatif 65 kg per second. So kamu kena ingat balik yang in out tu. Positif Q, negatif Q, negatif W, positif W. Okay, in Q dia positif, bila out Q dia adalah negatif. So negatif kat sini. So soalannya, determine the power produced in megajoule per minute. Okay, megajoule power dia dalam kes ni adalah W sama dengan megajoule. Ini huruf besar per minute. Oh, minit saya salah lah tadi. Okey, seterusnya dah habis ni. Kita sambung. Macam mana? Oh. Sekejap, nak padam. Okay. So formula yang dia bagi ni adalah data dia. So yang langkah pertama data dia, yang kedua adalah tengok formula dia. So Q tolak W sama dengan M dot. Okay, H2 tolak H1 tambah C2 kuasa 2 tolak C1 kuasa 2 tambah Z. Z2 tolak Z1G kan. Okay, so ini adalah kosong lah. Sebab dalam secara teorinya boiler ini kosong dengan ini kosong. Tapi sebab dia bagi data ni, so kita kena gunakan. Okay, so dah dapat formula ni. Dia bagi ni, Q dia bagi tanda right, ini nak dicari. Ini kamu dah dapat. Ini dia bagi. So ini kamu kena dapatkan dulu, baru kamu boleh
masukkan dalam formula ni balik. So macam mana nak dapatkan H? Okey, kalau kamu tengok dalam nota tu, okey, kita tengok balik. Ni. H sama dengan U tambah PV. Okey. Kat sini nampak H sama dengan U tambah PV. So, boleh tengok kat sini. Kamu kena buatlah. Sekejap saya buka lagi satu dah. Kamu kalau boleh, kamu buat sebelah lah. Ni. Boleh tak? Confused ke saya? Sekejap New. Okay. So tadi kan Okay, kita dapatkan H dulu. So H sama dengan U tambah PV. Tak boleh. Dia akan turun sekali. Okey, padam. So, kita buat balik. H sama dengan U tambah PV. So, bila satu. Okey. So, kita masukkan untuk dapatkan H1 dia. U1 kamu tak tahu tadi. U1 tambah P1 kamu tahu. Iaitu 2.5 darab 10 kuasa 2 darab V 0.321. So, sama dengan U1 tambah. Okey, ni tekanan kereta berapa nilai dia ni? Cepat. Berapa? Berapa? Kamu dapat tak tekanan kereta 2.5 darab 10 kuasa 2 darab 0.321. Berapa? Takkan tak ada yang jawab kot. Ramai-ramai ni. 80.25 kan? Betul tak? Betul. Okey. Ya, So buat H1 betul. dah dapat. So H2 sama dengan U2 tambah P2 V2. So U2 kalau kamu tengok kat sini. Ni 999 tambah U1. Kat sini 999 tambah U1. Okey. Tambah P2 6.7 darab 10 kuasa 2 darab V2 1.042. Okey, darab 6.7 darab 10 kuasa 2 darab 1.042 berapa?
Berapa ni? Tekan kalkulator. Lambatlah korang ni. Berapa? 698.14. 6.7 darab 10 kuasa 2 darab 1.042. 698. Oh, saya buat tadi salah lah ni. Sebaik korang ada. Okay. So, tambahkan 999 tambah 698 ni. Berapa? U1 tambah. Berapa ni? Ini tambah ni. 1697.14. 1697.4, betul tak? 14. 14, okey. So, ni H2. Okay. So, dah dapat ni, kamu buat buat dulu supaya senang kan. H2 tolak H1. So, H2 adalah U1 tambah 1697.14 tolak H1 berapa? U1 tambah ni kan? Kita buat kurungan lah senang. U1 tambah 80.25. H2 yang ni, H1 yang ni. So, okay, kita tengok lagi kat sini. H2 tolak H1 sama dengan U1 tambah 1697.14 tolak U1 tolak 80.25. So, ini tolak ini potong. Betul tak? Ini positif, ini negatif, potong. So, 1697.14 tolak 80.25 berapa? Tekan kalkulator. Sebab saya dah salah dah ni. Satu enam 1616.8. 1616.89 kJ per kg. Dah dapat nilai ni, boleh masukkan dalam formula ni. Ni formula ni lah. Sebab kamu dah dapat ni. Kan? Dah dapat. So, Q negatif 65 tolak W sama dengan M dot dia berapa tadi atas? Ni, 3.12. 3.12. Buka kurungan. So, 16.89 tambah, okey, ni sambung nanti kata kamu lah. HC2 35 kan ini? Betul tak? 35 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. Saya dah cakap bawah dia kena darab dengan 10 kuasa 3. Okey, tambah kosong lah. So, kamu akan dapat 65 tolak 2. Okey, ni dapatkan nilai berapa ni? 35 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2 bagi 2 darab 11 tambah 1615. Okay, let me know if I can help.
Sama tak saya dapat 5046.21. So ni 5046.21 tambah 65. So kamu akan dapat 5111.21. Ni adalah kj per second. Salah ni. Ingat dulu. Okay. So dapat ni, kamu kena tukarkan dia kepada mega joule per minit. Macam mana? Sekejap, saya buka lagi satu ni. Okay. So W sama dengan negatif 5111.21 kilojoule per second. So negatif 5111.21. Wait. Ya? Apa tu yang dekat tu kan saya dapat 5044.21. Ni 44 kamu dapat. Ah, Kalau 44 tak apalah. Saya takut saya salah tekan kalkulator. Orang lain dapat berapa? Saya dapat macam puan. 5044 Kamu dapat saya 5046 ke 5044? 46. Okey. Orang lain sama. Orang lain? saya salah kot. Okey. Tak apa. Kalau ada dua orang jawapan yang sama, bermakna kamu try tekan kalkulator balik. Mungkin kamu salah tekan. Kalau kamu jawapan tu sama dengan kamu, saya lah salah tekan. So kalau sama dengan saya, insyaAllah lah jawapan ni sama kan. So dah dapat kita kembali pada ni. Tak apa, nanti betulkan balik Damia yang tadi. Okay. So ini 5111.21 kj per second. So second kat bawah. So kita tukar unit. Ini adalah penukaran unit. So kita nak hapuskan kilojoule jadi mega. So dia berada kat atas, kilojoule kat bawah. So megajoule kat atas. So dalam lagi satu, second dia dekat bawah, kita letak kat atas. So minit minit dia kat bawah. 1 minit 60 saat. 1 mega sama dengan 10 kuasa 3 kilo. So kalau misalnya tak ada kilo ni, hanya joule saja. So 1 megajoule sama dengan 10 kuasa 6 joule. Tapi sebab kilo ni 10 kuasa 3. So 10 kuasa 3 darab 10 kuasa 3 akan dapat 1 mega. Okey, faham kenapa ini 10 kuasa 3. So ini kamu potong, betul, potong ke bawah. Yang ni bawah, potong ke atas. Okey. So sama dengan negatif 5111.21 darab 60 darab 10 kuasa negatif 3. Ni bawa ke atas jadi negatif 3. So tekan kalkulator. So ada tak kamu dapat negatif 306.67 megajoule per minit? Sama tak dengan saya? Ini adalah W.